Okey, bagaimana anda ingin tahu rawatan apa yang sesuai dengan keadaan anda? Okey, di sini sebelum kami melakukan apa-apa rawatan, kami akan melakukan injury assessment. Di mana di dalam injury assessment ni terbagi kepada dua, iaitu yang pertama subjective assessment, okey, dan kedua adalah objektif. Okey, di dalam injury assessment ni kami akan bertanya mengenai latar belakang kecederaan pesakit dan juga sejarah kecederaan lah, di mana kita akan melakukan secara lisan sahaja. Okey, di dalam objektif ini, objektif assessment, okey, ujian pemeriksaan akan dilakukan. Okey, di dalam objektif ni, ujian pemeriksaan tu dari segi kita akan mengukur julat pergerakan pesakit dan juga kita mengukur kekuatan otot pesakit. Okey, yang specialnya dalam objektif ni kita akan melakukan ujian khas kepada tempat yang cedera untuk kita mengenal pasti apa kecederaan yang dialami oleh pesakit tersebut. Apa akan terjadi sekiranya berlaku kecederaan pada otot anda? So, bila berlakunya sesuatu kecederaan pada otot anda, sistem otot anda akan mengalami proses keradangan ataupun kita panggil sebagai proses inflamasi. Sebab itu, adanya kemerahan dan juga bengkak. Seterusnya, apa yang terjadi kepada fiber otot anda? Fiber otot anda akan memendek dan juga melekat antara satu sama lain. Lama kelamaan, jika anda tidak melakukan sebarang rawatan penyembuhan, ia akan menyebabkan otot anda menjadi tegang dan juga ketat. Dan jika anda membiarkan keadaan ini berlarutan, akan menyebabkan pula otot anda menjadi lemah dan juga otot anda akan mengecut. Selepas semua perkara berlaku, anda akan masuk dalam proses penyembuhan otot lah. Okey, dalam proses penyembuhan otot akan terdapat beberapa fasa yang anda lalui. Okey, fasa yang pertama ialah fasa perlindungan. Okey, selalunya fasa ini selalunya akan berlaku selama 7 hari daripada hari pertama anda kena sehingga hari yang ke-7 dalam waktu seminggu. Okey, apa yang akan terjadi akan terdapat 5 keadaan otot anda akan berubah lah. Okey, yang pertama terutamanya sakit. Okey, selepas itu akan bengkak. Selepas bengkak pula, yang ketiga akan ada kemerah-merahan disebabkan bengkak yang tadi. Okey, dan seterusnya adalah panas di bahagian yang cedera itu. Okey, dan seterusnya adalah loss of function ataupun otot anda tidak berfungsi dengan baik. Contohnya, jika anda ada masalah buku lali ataupun ankle sprain tersedio, anda tidak boleh berjalan dengan baik. Kalau anda cedera di bahagian tangan, anda tidak boleh memegang atau mengambil barang dengan baik. Seterusnya, mungkin kaki yang cedera pada bahagian lutut, anda tidak boleh lipat atau luruskan kaki dengan baiklah. Okey, selepas fasa ini akhir, selepas 7 hari itu berakhir, akan masuk mula fasa yang kedua, iaitu fasa pembaikan. Fasa pembaikan ini akan mengambil masa selama seminggu juga, hari ke-7 hingga hari ke-14. Okey, di mana sel-sel otot akan mula membaiki semula otot-otot yang cedera. Okey, so selepas itu 5 keadaan yang anda lalui dalam fasa perlindungan itu akan berkurangan. Okey, maksudnya di sini ialah sakitnya akan berkurangan, yang bengkak akan surut, seterusnya tiada lagi kemerah-merahan di bahagian yang cedera dan tiada lagi ataupun kepanasan lah yang berada di situ. Okey, di mana function otot pula akan perlahan-lahan untuk menjadikannya baik semula lah, tetapi dalam proses ini anda perlu berhati-hati. Okey, dan seterusnya fasa yang ketiga, fasa pembentukan. Okey, fasa pembentukan ini akan membuatkan sel-sel otot yang dah matang untuk kembali pulih seperti biasa. Maknanya menjalankan aktiviti harian ataupun aktiviti sukan atau aktiviti yang bekerja pulih semula. Okey, tetapi selepas 14 hari ke atas, jika anda melakukan rawatan atau mendapatkan nasihat dari pakar kesihatan, kemungkinan besar untuk fungsi balik dalam masa yang cepat tinggi. Tetapi jika anda tidak melakukan apa-apa, peluang ataupun chances yang anda nak baik pulih semula itu mungkin lambat, mungkin dalam ambil masa sebulan atau 2 bulan, bergantung kepada kecederaan otot anda. Itu pentingnya untuk anda mendapatkan pemeriksaan kecederaan.